Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan juga limpahan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita dapat bertemu untuk kita meneruskan pengajian kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar bin Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, yang mana kita masih lagi membahaskan berkenaan dengan sirah ataupun kisah kaum Madian bersama dengan seruan dakwah Nabi yang diutuskan kepada mereka, Rasul yang diutuskan kepada mereka, iaitulah Nabi Allah Shu'aib alaihi salam. Baik, jadi kita berhenti pada perkataan Imam Ibn Kathir rahimahullah, iaitulah ketika menjelaskan berkenaan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud ayat 87. Qalu ya Shu'aib as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Qalu ya Shu'aib as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rashid. Baik. Mereka mengatakan, ini respon. So kat sini kita masuk pada respon yang diterima oleh Nabi Allah Shu'aib alaihi salam terhadap apa yang baginda serukan kepada kaumnya, kaum Madian yang mana kita dah sebutkan sebelum ini. Seruan Nabi Allah Shu'aib alaihi salam itu jelas, iaitulah seruan kepada tauhid, seruan kepada pengabdian secara mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tuntutan daripada pengabdian mereka kepada Allah SWT itu menuntut mereka supaya melakukan muamalah sesama manusia itu dengan adil dan tidak menzalimi di dalam apa kita kata sukatan dan juga timbangan takaran di dalam muamalah mereka sesama manusia. Itu kita bincangkan. Jadi apa respon, apa yang terpaksa dihadapi oleh Nabi Allah Shu'aib alaihi salam? Sebagaimana para Nabi dan Rasul, maknanya mereka akan mendapat tentangan daripada kaum mereka, maka demikianlah juga Nabi Allah Shu'aib alaihi salam. Lalu mereka mengatakan, kaumnya, qalu ya Shu'aib, wahai Shu'aib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Adakah salatmu, yakni ibadahmu, yang kamu perintahkan kami untuk solat. Di sini menunjukkan adanya solat itu adalah syariat yang disyariatkan kepada seluruh Nabi dan Rasul. Jadi as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Adakah solat kamu yang kamu perintahkan ataupun solat kamu itukah yang mendorongmu ataupun yang memerintahkan kamu untuk kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami, au an naf'ala fi amwalina ma nasha', ataupun kami sepatutnya boleh melakukan terhadap harta benda kami dengan apa yang kami kehendaki. Innaka la antal halimur rashid. Sesungguhnya engkau benar-benar seorang yang santun, seorang yang bijak sana. Itu dalam nada istihza', dalam nada kita kata dia memperlekehkan ataupun kita katakan mengejek, nada mengejek. Baik, tapi kita tengok apa yang Imam Ibn Kathir rahimahullah ulaskan pada ayat ini. Yaquluna hadza ala sabili istihza'i wa tanaqqusi wa tahakkumi. Baik. Jadi ucapan kaum Nabi Shu'aib alaihi salam, kaum Madian di sini, mereka kata, wahai Shu'aib, adakah solat kamu itu yang mendorong kamu, yang memerintahkan kamu untuk memerintahkan kami supaya kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami dan juga apa yang kami boleh buat sesuka hati terhadap harta benda kami.
Sesungguhnya engkau wahai Syuaib seorang yang sangat santun dan sangat bijaksana. Kata Imam Ibn Kathir, mereka kata ucapan ini perkataan ni adalah perkataan kaum Nabi Syuaib, kaum Madian. Ini perkataan ni adalah perkataan kaum Nabi Syuaib, ini kaum Madian. Mereka cakap dalam nada istihza' wa tanaqqusi wa tahakkum, dalam nada ejekan. So ini kita kata mengejek ni bukan akhlak yang mulia. Ini kita kena tambih sini. Istihza' maknanya kita ucapkan ucapan, perkataan dalam nada ejekan. Baik. Ia asalnya bukanlah suatu akhlak yang mahmudah. Maknanya dia adalah mazmumah, tercela. Ala sabil istihza' wa tanaqqusi wa tahakkumi. Yakni mereka ucap ucapan itu dengan atas dasar untuk mengejek Nabi Syuaib. Baik, apa maksud perkataan ni? Kata Imam Ibn Kathir, as-salatuka hadhihi allati tusalliha hiya al-amiratu laka bi an tahjaza alaina fala na'budu illa ilahaka wa natruku ma ya'budu aba'una al-aqdamun wa aslafuna al-awwalun aw alla nata'amala illa 'ala al-wajhi alladhi tartadihi anta wa natruku al-mu'amalat allati ta'baha wa in kunna nahnu nardaha. Maknanya, adakah wahai Syuaib solat yang kamu solat, maknanya ibadat yang kamu lakukan, ini solat yang kamu solat, itu yang mendorong kamu untuk menghalang ataupun untuk melarang kami ataupun menghalang kamu untuk tidak menyembah seperti mana kami sembah. Bi an tahjaza alaina fala na'budu illa ilahaka, dan kau tidak menyembah melainkan, kau nak memerintahkan kami tidak menyembah melainkan hanya Tuhanmu sahaja. Solat kamu tukah yang mendorong kamu untuk menghalang kami untuk melakukan syirik? Itu kan. Solat kamu tukah, kamu solat wahai Syuaib, dan kamu nak supaya kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami yang terawal. Natruku ma ya'budu aba'una al-aqdamun wa aslafuna al-awwalun. Itukah yang mendorong kamu juga menentang dan juga melawan tradisi nenek moyang kami yang telah kami amalkan. Yakni daripada nenek moyang kami yang terawal, aslafunal awwalun, golongan-golongan terdahulu yang lebih awal datang daripada kami, yakni nenek moyang lah. Nenek moyang lah kan. Dan kamu juga, adakah solat kamu itu juga menghalang ataupun mendorong kamu untuk menghalang kami untuk bermuamalah dengan apa yang kami suka, atau ala ma nasya'an ma nasya' fi amwalina ma nasya'. Yakni, adakah solat kamu itu juga yang mendorong kamu untuk menghalang kami untuk bermuamalah, melainkan seperti apa yang kamu nak, melainkan apa yang kamu redai. Kamu ke juga yang larang kami untuk bermuamalah. Kamu larang kami daripada ambil harta benda manusia yang kamu katakan ianya zalim, yang kamu katakan ianya adalah bentuk tatfif, yang adalah bentuk kita kata kecurangan. Kamu menghalang kami melakukan apa yang kamu lihat ianya adalah bentuk korupsi. Dan kamu nak supaya kami ni bermuamalah macam kamu suka, illa 'alal wajhi alladhi tartadihi anta. Kamu tak mau kami makan rasuah, itu kan. Kamu tak mau kami main apa dia suap duit. Kamu tak mau kami ambil cukai daripada orang, cukai jalan. Kamu tak mau kami ambil duit kopi. Bahasa kita bahasa mudah nak faham. Bahasa orang Melayu kita kan. Kamu tak mau kamu halang kami daripada ambil rasuah. Kamu halang kami daripada ambil duit kopi. Kamu halang kami daripada ambil cukai. Kita bincang sebelum ni, dia orang ambil harta benda manusia dengan cara batil. Kaum Madian ni maknanya mereka orang yang lalu akan dikenakan cukai, akan dikenakan usyur, 1/10 harta benda mereka akan diambil. Jadi kamu nak halang kami benda ni, benda yang dah jadi kebiasaan kami dan nenek moyang kami buat,
ataupun bukan nenek moyang, kat sini tak ada nenek moyang. Sebab apa? Sebab kita dah bincangkan. Okey, soalan ni soalan aras tinggi. Kebat. Okay. Kemahiran berfikir aras tinggi. Baik, tapi sebenarnya tak aras tinggi sangat pun. Kita siapa yang dah follow sebelum ni dia boleh jawab. Baik, soalan dia saja kita buat bentuk-bentuk soalan ni supaya kita berfikirlah. Baik, dalam perkataan Ibn Kathir ni disebutkan ibadat kaum Madian tu disebutkan dikaitkan dengan tradisi nenek moyang, yakni penyembahan selain Allah lah, syirik tu mereka kaitkan dengan nenek moyang, tradisi nenek moyang. Mereka nak justifikasikan perbuatan syirik mereka kata ini nenek moyang kami buat. Wa natruku ma ya'budu aba'una al-aqdamun wa aslafuna al-awwalun. Kamu nak suruh kami tinggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Tetapi dalam berkait dengan muamalah yang mereka lakukan, yakni korupsi yang berlaku dalam kaum Madian, dalam masyarakat kaum Madian ini, yang mana mereka telah menzalimi manusia dalam harta benda mereka, dalam muamalah mereka terhadap manusia, tidak dikaitkan dengan nenek moyang. Apa sebabnya? Siapa yang follow kelas sebelum ni dia tahu jawapan dia. Siapa yang tak follow atau tidur ke ataupun dengar main-main ke ataupun tak dengar betul-betul, maknanya dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab soalan ni. Jawapan dia kerana kita dah bincangkan sebelum ni penyelewengan yang berlaku, muamalah yang curang, kecurangan dalam muamalah, dalam kita kata dalam timbangan, dalam takaran, dalam perniagaan yang mereka lakukan, itu adalah mereka lah golongan yang pertama. Kaum Madian lah orang yang pertama yang Allah Ta'ala sebut mereka melakukan kecurangan di dalam muamalah mereka terhadap manusia dalam harta benda, khususnya dalam perniagaan dan urusan yang melibatkan muamalah sesama manusia. Mereka orang pertama. Maknanya nenek moyang mereka tak buat macam tu. Nenek moyang mereka pun tak berlaku curang macam mereka. So mereka orang pertama. Macam kaum Lut. Kaum Lut adalah kaum yang pertama yang melakukan amalan homoseksual ataupun liwat. Maknanya sebelum tu tak ada. So dia orang tak boleh kaitkan amalan tu dengan nenek moyang. Sebab mereka orang first. Mereka kaum yang first buat benda tu. Tapi syirik sebab apa dikaitkan dengan nenek moyang? Sebab syirik ni memang tradisi. Memang sebab daripada zaman Nabi Nuh lagi kita bincangkan, zaman Nabi Hud, kemudian zaman Nabi Saleh kita dah bincangkan, sampai Nabi Syuaib. Benda tu berterusan. So ini satu faedah yang halus yang kita kena perhatikan. So benda-benda macam ni bila kita belajar, so kita akan dapat dalam majlis ilmu dan kita tak akan dapat dalam ceramah biasa. So sebab tu kita tekankan, kalau nakkan ilmu, hadirilah majlis-majlis yang ada kitab, berkitab. Konsistenlah untuk berada di dalam majlis ilmu yang berkitab. Yang kita beli kitab ataupun kita ambil kitab PDF, kita beli kitab, ada usaha. Kemudian kita follow, kita ikuti. Peruntukkan masa kita, peruntukkan wang ringgit kita sedikit untuk kita follow. Ini kita akan dapat ilmu. Tapi kalau kita hanya dengar ceramah-ceramah biasa, maknanya kita hanya dengar, contohnya kita dengar tu tak ada, macam kita tak ada komitmen sangat lah. Maknanya ialah sekadar kita mungkin tengah masak, kita dengar macam tu saja. Ya, kita akan dapat juga ilmu, tetapi tak sama jika nak dibandingkan dengan kita menadah kitab. Kita menadah kitab, maksudnya kita tengok kitab, kemudian kita ataupun kita follow lah, maknanya kita tengok semua yang, sebab tu kita tunjuk kitab kan. Sebab kita tunjuk kitab. So kita nak supaya orang dididik, masyarakat tu dididik dengan pengajian berkitab. Dekat situ kita tahu itu majlis ilmu atau tak. Kalau kita hanya dengar ceramah-ceramah biasa ni, itu yang peluang untuk, bukanlah kita nak kata apa, tapi memang itu yang kebanyakan berlaku. Peluang untuk kena tipu, kena kelentong, kena scam tu banyak, tinggi. Sebab apa? Sebab tak ada transparansi dalam
dalam pengajian. Maknanya dalam kita dididik, kita kebanyakan di kalangan kita bila sebut tentang transparent ni, dia hanya nampak transparansi dari sudut audit keuangan duit kan. Itu dia kata nak transparent. Tapi dalam pengajian agama betapa rendahnya tahap transparansi. Maknanya kita tak tahu dah sekarang ni. Orang entah mana-mana daripada orang datang daripada ceruk mana, entah boleh sembang bab agama, boleh ceramah bab agama, boleh cakap tentang isu ni, boleh cakap tentang, kemudian datang benda-benda khurafat, benda-benda yang tak ada asalnya dalam Islam. Kita pun tak tahu latar belakang orang tu. Rupa-rupanya dia ni sebenarnya asalnya dia adalah seorang dukun, seorang bomoh, seorang pawang. Kemudian dia lihat orang masyarakat hari ni sukakan agama, lalu dia pun cuba untuk berubah, merubah personality dia menjadi sebagai seorang ustaz kan. Lalu rupa-rupanya bukan ustaz kan, uskun dengan usmuh. Itu istilah dia, ustaz bomoh, ustaz dukun. So dia hybrid. Dia hybrid. So kita tak tahu dia nak mana satu. Tapi Ustaz nak jadi ustaz, Ustaz nak jadi bomoh. So ustaz kalau jadi ustaz, dia kena ajak orang Quran dengan sunnah lah. Dia kena kuasailah Quran dengan sunnah. Dia kena mengajilah dengan betul-betul, dengan ikut proses yang betul. Pergi ambil, kalau pergi universiti ambil lah BA dulu ke paling kurang kan, master ke, PhD ke, ataupun bertalaki di masjid, contoh pergi di Mesir ke, ataupun pergi di di Madinah ke, di Mekah ke, di mana-manalah tempat-tempat yang ada tempat pengajian yang diakui. Maknanya sibukkan diri dia dengan ilmu, bukannya dia pergi baca sikit kemudian dia terus buat fatwa, kemudian dia terus pergi berubat orang, pergi gini begitu cerita benda-benda yang pelik. Yang tu tak jadi sebenarnya, bukanlah kita kata bukanlah ciri-ciri ustaz yang sebenar kan. Sebab orang hari ni kita tengok orang pakai kopiah je, pakai serban je, pakai jubah je terus ustaz. So tak ada, kita kata tak ada transparent kat situ, tak ada transparency, tak ada. Maknanya itu kita kata inilah tujuan bila kita lihat bagaimana usaha-usaha sebahagian di kalangan golongan ataupun mereka-mereka yang terlibat dalam pembinaan pusat-pusat pengajian Islam. Contoh seperti kita di sini di Yayasan Ta'lim, inilah tujuan untuk kita menggalakkan masyarakat, untuk menyebarkan ilmu, untuk kita nak menggalakkan masyarakat tu belajar dengan bersistem. Ada pengajian yang percuma, ada pengajian yang kita perlukan komitmen. So dipelbagaikan. Dan itu yang kita nak, yang kita nak dalam masyarakat kita. Bukan kita nak supaya ilmu itu maksudnya kita kata tidak dibentangkan dengan benar. Maknanya tak ada transparent tadi. Maknanya orang masyarakat hanya tahu kalau ustaz cakap semua betul. Ustaz tu tak bagi dalil ke, ustaz tu cakap merapu ke, bagi tahu benda-benda khurafat pun betul. Sebab apa? Sebab dia ustaz. Ini kita tak mahu macam tu. So kita nak didik masyarakat ni, mereka ambil ilmu dengan penuh transparansi lah. Maknanya ustaz yang nak mengajar tu pun, bila dia ada kitab, dia dah masuk dalam, maknanya kita kata kita akan tahulah rujukan dia kan. Pokoknya ustaz ni dia pakai kitab ni, okey. Paling kurang kita dah tahu dah ustaz tu dia takkan lari daripada metod ataupun manhaj yang ada daripada penulis kitab. Kitab pula kita tengok, kitab ni kita tahu kitab ni, kitab ulama ahli sunnati wal jamaah yang makruf. Kitab ulama yang hebat. Okey. Fine kan. Maknanya kita takkan terkapai-kapai. So masyarakat awam ini dia tak tahu kan. Dia tengok ada kat YouTube, dia tengok ada orang kata ustaz lah dia pun panggil lah ustaz. Rupanya bukan ustaz. Kita sebut tadi uskun, usmuh, bomoh, dukun, pawang pun nak jadi ustaz juga. Itu jadi pelik-pelik, benda pelik-pelik yang kita dengar tu sangat banyak lah. Sangat banyak. Baik, wallahul musta'an. Baik, itu selingan. Baik, balik pada apa yang kita sebut tadi. Jadi muamalat mereka yang korup tu, penuh dengan korupsi, itu tak dikaitkan dengan nenek moyang, sebab mereka orang pertama buat. So kaum Madian pertama yang buat. So nenek moyang mereka tak buat benda tu. Tapi bab syirik, nenek moyang mereka dikaitkan, sebab memang syirik itu memang berzaman, silih berzaman, zaman berganti zaman, dan memang ianya adalah isu utama
yang dihadapi oleh para nabi dan rasul berhadapan dengan kaum mereka. Kita dah bincangkan sebelum ni. Dan manifesto utama para nabi dan rasul dalam berhadapan dengan masyarakat mereka, kaum mereka, ialah dalam nak membetulkan akidah dan meluruskan tauhid dan juga ibadah akidah kaum mereka. Dan ini sangat penting. Baik. Kemudian mereka kata wa natrukul muamalat allati ta'baha wa in kunna nahnu nardaha. Jadi kamu nak suruh kami tinggalkan muamalat yang kami tak mau tinggalkan. Kami tak mau tinggalkannya dan kamu nak suruh kami ikut apa yang kami tak suka. Sedangkan muamalat yang kami buat, mereka kata tengok rasuah yang kami buat, rasuah tu kita tambah, maknanya kita nak bagi faham lah, korupsi. Okey, apa yang dia orang buat, dia orang ambil usyur 1/10 daripada satu orang, dia orang letakkan cukai pada jalanan, cukai jalanan yang dia orang ambil daripada orang-orang yang lalu dekat jalan-jalan mereka, kemudian mereka mengurangkan timbangan dan takaran, mereka memutuskan jalanan dengan mengambil harta benda manusia dengan cara zalim. Dan ini semua mereka kata benda yang kami suka. Wa in kunna nahnu nardaha. Kami suka benda ni. Ini sebenarnya bukannya amalan yang tak baik, ini bagus. Macam orang hari ni lah, orang politik kan. Bagi dia rasuah tu bagi dia normal. Duit kopi kan, sebahagian orang kita hari ni, masyarakat kita hari ni, tak kiralah apa sahaja latar belakang, daripada bawah, unit yang paling bawah sampailah unit yang paling besar, bagi dia rasuah tu benda yang normal. Duit kopi tu normal. Normalisasi maksiat. Sedangkan benda tu tetap, kita kata apa? Tetap mungkar lah. Tetap perkara yang mungkar, tetap mungkar lah. Tetapi dah jadi barah dalam masyarakat. Sebab itu kita kata kita tak mau benda ni. Dan benda ni juga kita kata normalisasi ni berlaku juga apabila melibatkan pemimpin-pemimpin. Dan pemimpin ini adalah cerminan rakyat. Maknanya kalau pemimpin tu naik melalui rasuah, kan, sebenarnya dia datang daripada, dia bukanlah dididik terus-terus dari rasuah. Maknanya rakyat tu sendiri pun sama juga. Maknanya dididik dengan budaya yang kita kata penuh dengan penyelewengan. Maknanya di sini kita kata kita kata sebab itu benda yang dah maksiat yang dah jadi dinormalisasikan ini, kita tak boleh nak biarkan. Maknanya kita tetap kena ingkar lah. Walaupun benda tu dah jadi biasa kan, bagi permainan ahli politik ni benda tu dah jadi biasa. Orang yang terlibat dengan jawatan-jawatan besar ni, bagi mereka tu benda normal. Kita ni memang biasalah benda ni kan. Takkan kamu tak pernah ambil kot, kan, tak makan suap kot, tak pernah. Tak. Kita tak boleh normalisasikan benda tu. Kan. Anda teringat ada orang yang dia sanggup maksudnya dalam urusan dia ini, bukan tak ada orang yang betul-betul Allah Ta'ala jaga dan Allah Ta'ala bagi dia taufik, petunjuk daripada Allah Subhanahu Ta'ala, dia betul-betul jaga dalam bab ni. Maknanya walaupun urusan dia tu terpaksa untuk dia tunggu lama, semata-mata sebab dia tak bagi duit kopi, dia lebih reda untuk dia tunggu urusan dia tu lama daripada dia bersubahat dengan orang-orang yang mengambil rasuah. Ada orang dia tak boleh sabar kan, dia kata berapa kan, maksudnya apa, dia maknanya dia tak situ, dia tak jaga. Tapi ada orang dia boleh, dia kata walaupun dia pergi dekat pejabat sekian-sekian, urusan dia tu dilambatkan sebab dia tak bagi duit. Tapi bila dia bagi, barulah dilancarkan. Tapi ada orang yang dia tak boleh sabar dan dia terjebak juga dalam perkara tersebut. Wallahul musta'an. Baik, itu semuanya bergantung kepada tahap pegangan agama seseorang, tahap iman seseorang. Kalau makin kuat iman dia, makinlah dia akan mencuba untuk menjauhi perkara maksiat itu semampu mungkin. Makin kurang iman dia, makinlah dia akan mudah terpedaya. Itu yang kita risau dan bimbang. Sehingga dihalalkan benda tu tak boleh kan. Mungkin ada orang dia terpaksa dan dia tak reda benda tu. Sebab dia melibatkan urusan kan. Ialah macam orang-orang yang maknanya ada masalah di pejabat-pejabat tertentu kan, agensi-agensi tertentu. Jadi dia terpaksa kalau tak bagi benda tu, jadi apa? Jadi dilambatkan dan dia pula kena tunggu lama dan sebagainya, dan dia terpaksa dan dia tak reda. Itu kita kata bukan dia tak bersalah lah dalam konteks tu, dia salah, dia bagi tu juga dia salah. Tetapi kalau dia bertaubat,
dan dia menyesal atas perkara tersebut dan dia terpaksa, tak jadi isu lah. Tapi kalau orang yang menghalalkan, ini yang bahaya ni, dan menghalalkan, bahkan menjadikan hal tersebut sebagai normal, maknanya duit kopi tu dijadikan benda yang normal kan dalam muamalah dia dengan manusia dan sebagainya. Jadi kita kata tak kira lah dia panggil duit kopi ke, duit apa ke, maknanya kalau benda tu melibatkan urusan yang maknanya dia dapat kita dapat menzalimi orang lain, maknanya bila dia bagi duit kopi tu menyebabkan orang lain tertangguh urusan orang lain dan memudaratkan urusan orang lain, itu dah berlaku kezaliman. Dan maksudnya bila dia muamalah ni bila melibatkan kemudaratan kepada pihak satu lagi, pihak ketiga, pihak keempat, maka itu dah berlaku kezaliman. So kita kena faham. So kita jangan ingat kita saja nak settle tu cepat, urusan kita tu nak settle cepat, kita pun bagi, kita tak fikir orang lain. Orang lain queue panjang kan, tunggu, tiba-tiba kita dapat sebab kita bayar lebih, itu pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu taala, dan kita minta lindung daripada Allah Subhanahu taala dari fitan. Nasallallahu salamah wal afiyah wa na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kita minta lindung kepada Allah daripada fitan, sama ada zahir dan batin. Baik. Innaka la antal halimur rasyid. Jadi ucapan kaum Madian ni bila dia kata innaka la antal halimur rasyid, sesungguhnya engkau wahai Syuaib, la anta, engkau benar-benar, la anta ni lam tu lam al-muzahlaqah yufidu taukid, maknanya engkau benar-benar sungguh seorang yang al-halim, yakni santun. Santun, kau ni sopan santun, ar-rasyid, dan engkau ni seorang yang sangat bijaksana. Qala Ibn Abbas wa Maimun bin Mihran wa Ibn Jurayj wa Zaid bin Aslam wa Ibn Jarir yaqulu dhalika a'da'ullah ala sabil istihza'. Baik, kata Ibn Abbas, Maimun bin Mihran, Ibn Jurayj, Zaid bin Aslam, Ibn Jarir At-Tabari, mereka katakan ucapan tersebut, yakni mereka ini musuh-musuh Allah, mereka kata ucapan tersebut dengan nada ataupun dengan tujuan untuk mengejek, mempersendakan Nabi Syuaib. So ini kebiasaan musuh-musuh para Nabi dan Rasul. So kita jangan terbiasa ejek-ejek orang. Anak-anak yang anda perasan, sebahagian di kalangan kita ni bila dia main, dia aktif dekat Facebook ke, dekat Twitter ke, dia suka istihza. Dia suka ejek-ejek orang. Walaupun orang tu ahli batil, jangan kita ejek. Tapi ramai orang dia tak jaga benda ni. Dia walaupun kita tahu benda yang orang tu buat batil. Ini kena tambih. Walaupun kita tahu orang tu buat benda syirik, orang tu buat benda khurafat, orang tu buat benda bid'ah, orang tu buat benda maksiat, kita tetap tak boleh istihza. Kita tetap tak boleh ejek-ejek dia. Walaupun orang tu ahli batil. Ejek-ejek kan. Tulis status tu dia suka ejek-ejek orang. Ini perangai a'da'ullah, musuh-musuh Allah, perangai penentang-penentang Rasul. Jangan kita ikut. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk di kalangan mereka. Takut perkataan Nabi tu. Kena hati-hati. Syahabat-syahabat kita ni nasihat lah. Kebanyakan syahabat-syahabat kita yang mengaji tapi ada mengaji tuang-tuang lah, biasalah. Kalau main Facebook, kalau main Twitter, main media sosial, konon berdakwah, tapi dia tak tahu. Kadang-kadang dia terjebak dalam istihza. Mempelekeh orang sana. Walaupun yang dia pelekehkan tu orang yang jahat sekalipun, orang ahli batil ke, ahli bid'ah ke, ahli syirik, tetap tak boleh. Tapi berapa ramai orang yang buat? Sebab apa? Sebab dia ahli bid'ah, kita boleh pelekeh dia. Sebab dia ahli buat syirik, kita boleh pelekeh dia. Tetap tak boleh. Bantah kesyirikan, bantah bid'ah, bantah maksiat, bantah perkara yang batil tu, bantah dengan hikmah. Bukan dengan kita turut sama jadi macam musuh Allah, jadi macam perangai macam kaum Madian ni. Innaka la antal halimur rasyid. Sesungguhnya engkau wahai Syuaib benar-benar santun, benar-benar bijaksana. Nada istihza. Hari ni yang ni kalau siapa yang perasan, yang pernah main Facebook, pernah main Twitter, pernah main Facebook lah selalunya. Anda ingat lagi. Kalau ada post-post
tertentu, bila ada orang tegur tentang akhlak, tentang apa, tentang attitude, perangai, lalu ada orang tu dia akan istihza. Sudah datang polis akhlak. Ini istihza. Dah mai dah polis akhlak. Dah mai dah ni orang, tengok ni, dia ni, tengok gini. Nada itu adalah nada istihza. Sama macam ni, sama. Sebiji. Orang kita kata sebiji. Nada tu, perkataan mereka tu kita tak nampak, tapi nada mengejek tu, ejekan itu bukan kebiasaan pengikut Rasul. Kita kena tinggalkan. Ya, kita dulu pun mungkin terpedaya, kita pun dulu terikut trend kan orang buat nada ejekan ni macam-macam gaya sekarang, meme-nya dengan itunya kan, nada-nada yang kita tinggalkan. Kita nastaghfirullah, kita mohon keampunan kepada Allah. Mungkin kita dulu pernah terlibat, selalunya orang muda lah kan. Kalau orang tua tu mungkin dia ejek, tapi lain lah kan. Ejek ni jangan. Mengejek ni jangan. Istihza. Mustahzi'un. Orang-orang yang kalau kita buka dalam Quran, sifat orang yang suka mengejek-ngejek ni bukan sifat orang beriman. Bukan sifat orang beriman. Kalau kita menggunakan media sosial, Facebook dan sebagainya, sampaikan dakwah, sampaikan Quran, sampaikan sunnah, sampaikan tauhid, sampaikan sunnah, sampaikan ajaran agama itu dengan hikmah. Nak bantah kebatilan pun bantah dengan hikmah, dengan perkataan yang baik, dengan laras bahasa yang mudah difahami, dengan perkataan yang baik, dengan sopan. Jangan kita jadi sembrono. Jadi tak tahu dah. Jadi tak tahu, tak ada kita kata apa, tak ada kita kata perkara yang menghalang dia daripada perkara-perkara yang bersifat mazmumah. Contohnya mengejek-ngejek orang. Kan? Kadang-kadang tu dia had tu je kerja dia mengejek dekat. Dia up status, ejek orang tu. Ejek orang ni. Ejek orang tu. Ejek orang ni. Itu. Waktu orang pula tengok, dia ni ejek kat siapa? Dia ni kata kat siapa? Dia ni kata kat siapa? Jadi itu permainan. Maknanya hidup dia penuh dengan benda macam tu lah. Istihza orang. Jangan kita biasakan diri kita ni dengan istihza. Kerana dia adalah tabiat musuh-musuh Allah. Siapa? Penentang-penentang Nabi dan Rasul. Mereka orang yang paling suka istihza sekali, penentang Nabi dan Rasul. Jangan kita biasa. Kita kata kita nak ikut Nabi, tapi kita sebenarnya kita tak ikut Nabi. Kita tak ikut Nabi dan Rasul, tapi kita ikut siapa? Penentang Nabi dan Rasul. Kita tak sedar. Ini kena pengingat ni. Kena ingatkan kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita yang duk main Facebook, yang kononnya nak bantah ahli bid'ah, ahli syirik apa semua kan. Tapi kadang-kadang dia terlibat dalam mengejek-ngejek. Tak perlu dah kawan tu buat benda syirik sekalipun, adalah satu kezaliman untuk kita ejek dia. Dia buat syirik sekalipun, dia buat benda yang kufur, kita tak boleh ejek dia. Tak boleh. Siapa mengharuskan kita ejek dia? Tak. Sampaikan kebenaran dengan benar, dengan baik. Bukan dengan ejek-ejek dia atau ejek tapi ada orang kata tapi depa buat kat kita kena balas. Jangan ikut. Itu bukan perangai ahli sunnah. Ahli bid'ah, something ahli bid'ah ni memang itu perangai depa. Kenapa nak kena ikut juga? Tapi depa buat kita kena balas. Tak perlu balas. Tak perlu balas. Maknanya kita sampaikan kebenaran dan jangan kita rosakkan rosakkan seruan kita itu dengan akhlak-akhlak yang mazmumah. Dia buat khurafat ke, dia buat benda syirik ke, kita still tak dihalalkan untuk kita istihza dia. Tak boleh kita nak ejek dia. Memanglah secara perincian ni memanglah ada tempat-tempat yang tertentu yang diizinkan untuk kita bukan mengejek lah, tetapi kita lebih pada dalam nada sinis tu mungkin ada. Tetapi dalam
kita ejek batang tubuh orang tu tak boleh. Kita ejek-ejek orang tu tak boleh. Tetap tak boleh. Kan? Wallahul musta'an. Sampai kan kalau benda tu tak betul, kita cakap tak betul. Kan? Tak payah kita nak melibat, nak kita kata menyebabkan orang orang yang kita serukan itu lebih jauh daripada kita dan akhir sekali menghalang dia untuk mendapat hidayah. Sebab kita punya attitude, sebab kita punya perangai. Kita suka-suka ejek orang. Sebab tu dakwah para Nabi dan Rasul tak ada ejek-ejekan. Tak pernah ngejek-ngejek orang. Tak pernah ejek-ejek orang. Yang ejek-ejek orang ni musuh-musuh Rasul. Terbalik. So kita nak ikut Nabi, nak ikut Rasul, kita ikutlah betul-betul kan. Janganlah kita ambil yang kita suka saja. Kemudian yang kita dah biasa kita suka ejek orang, kita tak mau tinggalkan. Ini bahaya. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Baik. Jadi apa jawab Nabi Allah Shu'aib alaihi salam? Nabi Shu'aib balas ejekan mereka? Tak kan? Nabi Shu'aib tak balas ejekan mereka tu dengan ejekan juga. Maknanya bukan laisa min sabil al-ilm atau laisa min manhaj al-anbiya, bukan termasuk daripada manhaj para nabi dan rasul al-istihza' fi da'watihim. Tak ada dalam manhaj para nabi dan rasul mereka mengejek-ngejek orang dalam dakwah mereka. Tak ada. So kita maknanya kena ikut dia orang. Sebab tu Nabi Nabi Shu'aib alaihissalam jawab kepada mereka dengan baik. Jawab dengan baik kan. So Nabi Shu'aib kata apa? Wahai kaumku, ya qaumi, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Baik, bagaimana yang kamu fikirkan? Apa yang kamu lihat? Apa pandangan kamu? Jika aku bersandarkan kuntu ala bayyinatin, aku berada di atas bukti yang nyata daripada Tuhan. Kuntu ala bayyinatin min rabbi. So dakwah Nabi ala bayyinah, maknanya bawa dengan bukti, kukuh. Apa pandangan kamu kalau aku ini berada di atas bayyinah, bukti yang nyata daripada Tuhan. Wa razaqani minhu rizqan hasana, dan Allah Tuhanku telah mengurniakan rezeki kepadaku, telah merezekikan aku dengan rezeki yang baik. Wa razaqani minhu, yakni daripada rezeki kat sini merujuk kepada kenabian. Kenabian. Dengan rezeki yang baik, maksudnya sebahagian kalau kita tengok dalam tafsir, wa razaqani minhu rizqan hasana wa razaqani minhu rizqan hasana. Kalau tengok dalam tafsir disebutkan yakni halalan tayyibah. Ini kata Ibnu Jarir At-Tabari. Maknanya Allah memberikan kepadaku rezeki yang halal. Dia rezekikan daripada harta benda yang halal. So maknanya Nabi Shu'aib sebutkan mereka nikmat yang Allah Ta'ala bagi berupa nikmat rezeki yang halal. Bukan seperti yang kamu langgar perintah Allah dengan kamu mengambil harta benda manusia dengan zalim. Itu maksud dia. So Nabi Shu'aib alaihissalam menzahirkan nikmat Allah berupa rezeki yang halal kepada kaumnya untuk mengajak mereka supaya meninggalkan rezeki yang haram. Iaitu rezeki yang haram ni apa? Iaitulah mereka mengambil harta benda manusia dengan curang, dengan mengurangi takaran dan juga timbangan, dan mereka mengambil hak-hak manusia itu, mengurangkan hak-hak manusia dalam muamalah mereka mengambil cukai jalanan dan sebagainya. Itu semua kita dah bincangkan sebelum. Itu semua adalah rezeki yang haram. Jadi itu maknanya Nabi Shu'aib alaihissalam, bila Nabi Shu'aib kata wa razaqani minhu rizqan hasana, maknanya apa? Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada rezeki daripadanya, iaitu rezeki yang baik, rezeki yang halal. Sebab itu kalau kita tengok dalam sebahagian tafsir, kata Imam As-Sam'ani rahimahullah, dalam kisah Nabi Shu'aib ni, bahawasanya Nabi Shu'aib alaihissalam ni dia seorang yang kaya, kathirul mal, dia seorang kaya. Maknanya
kekayaan Nabi Syuaib tu datang daripada sumber yang halal. So Nabi Syuaib ungkapkan nikmat yang Allah Ta'ala bagi berupa kekayaan. So Nabi Syuaib seorang yang kaya. So dia kaya tanpa dia menzalimi orang lain. Maknanya kat sini Nabi Syuaib nak menzahirkan mereka, kalau kamu nak kaya, kan, bukan itu jalan dia. Bukan dengan kamu merampas harta benda orang, kamu curang dalam takaran timbangan, dan kamu mengurangkan hak-hak manusia dalam muamalah mereka, kamu merampas harta benda manusia dengan kezaliman. Kerana aku pun Allah Ta'ala bagi kaya, tapi aku kaya melalui jalan yang halal. Subhanallah. Di kat sini ada orang kaya yang dia kaya daripada sumber yang halal. Maknanya dia adalah hujjah Allah ke atas orang yang nak jadi kaya tapi dengan cara yang haram. Makna kata di sini Nabi Syuaib nak izhar, nak menzahirkan nikmat Allah kepada dia. Sebab tu Nabi Syuaib kata wa razaqani minhu rizqan hasana, yakni rizqan halalan, rizqan tayyiban. Ini maknanya. Kalau kita buka dalam tafsir As-Sam'ani, Imam As-Sam'ani sebut maksud ayat ni macam ni. Dia sebut kisah. Tapi kisah tu dia sebut dengan pendek lah. Dia kata anna Syuaiban kana kathirul mal. Syuaib ni dia kaya. Nabi Syuaib kaya. So Nabi Syuaib nak izharkan nikmat Allah, dan Nabi Syuaib nak bagi hujah kat dia. Hampa duk kata nak jadi kaya kena ambil rasuah. Yang contoh kan. Hampa duk kata nak jadi kaya kena ambil cukai orang, kena ambil harta benda orang dengan zalim, paksa orang. Hampa kata nak jadi kaya kena kurangkan timbangan, kena kurangkan takaran dan timbangan barang-barang yang kamu jual. Dan ini semua batil. Buktinya Allah Ta'ala bagi aku kaya tanpa aku mengambil harta benda manusia dengan cara zalim, tanpa aku mengurangi takaran dan juga timbangan mereka. Aku boleh jadi kaya dengan cara yang halal. So di sini adalah penzahiran nikmat Allah daripada Nabi Syuaib, bahawa Nabi Syuaib nak bagi tahu dekat mereka, kalau kamu nak jadi kaya, jadilah orang yang kaya yang jujur. Maknanya kekayaan yang diperolehinya itu dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, dengan cara yang tidak menzalimi harta benda orang, tidak melakukan kezaliman ke atas orang lain, ke atas pihak lain, tidak mengurangi hak-hak manusia dalam muamalah mereka. So di sini samalah, kita boleh ambil faedah daripada sini. Orang hari ni dia nak kaya, dia buat apa? Dia nak kaya, dia buka aurat. Dia nak kaya cepat, dia buka aurat. Ada saja orang yang kaya tapi dia tutup aurat, dia jaga aurat dia. Ada orang nak kaya, dia buka aurat. Ada orang kaya, dia nak kaya, dia terlibat dalam perkara-perkara yang melibatkan perjudian dan sebagainya. Ada orang kaya yang tak terlibat dalam syarikat-syarikat perjudian dan sebagainya, saham dan sebagainya, mereka betul-betul jaga. Kan? Ada orang kaya, dia kata nak kaya, dia kena buat benda yang haram. Tak boleh lah. Maknanya ada saja orang yang tak buat benda haram jadi kaya. So di sini adalah hujjah Allah. Maknanya keberadaan orang kaya yang amanah, yang jujur, yang mempunyai yang mendapatkan kekayaan mereka itu melalui jalan yang halal, jalan yang benar, itu adalah hujjah Allah ke atas orang yang nakkan kekayaan tetapi dengan cara yang haram, dengan merampas harta benda manusia, dengan rasuah, dengan korupsi, dengan mengurangkan takaran dan timbang. Jadi kita kata apa? Hujjah Allah ke atas mereka. Sebab itu dia munasabah dengan ayat in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Ara'aitum, apakah pikiran kamu wahai kaumku, wahai kaum Madian, kalau aku berada di atas hujjah, bukti yang nyata daripada Tuhanku, yakni Allah utuskan aku dengan bukti yang nyata. Bukti itu apa? Allah bagi aku kekayaan. Ini antara bukti. So ini antara bukti menunjukkan maknanya kekayaan itu tidak semestinya boleh dicapai dengan cara yang haram. Ya, ada orang yang dia jadi kaya dengan sumber yang haram. Tak dinafikan Allah bagi dia kekayaan, tetapi di sini Nabi Syuaib nak tunjukkan kepada mereka, aku kaya juga macam aku, lebih kaya, ataupun aku kaya macam kamu juga, tetapi aku kaya dengan rezeki yang halal, sumber yang halal, dengan sumber yang dengan cara yang jujur dan amanah. Perniagaan aku perniagaan yang jujur, amanah.
Tapi Allah Ta'ala bagi aku tetap kaya. Jadi apa yang menghalang kamu, wahai kaumku, untuk kamu tak bersikap seperti aku? Contoh kepada kamu. Kenapa kamu tak jujur? Kenapa kamu tak amanah? Kenapa kamu mengurangi takaran dan timbangan dalam harta-harta benda yang kamu niagakan, yang kamu dagangkan, dan kamu mengambil, merampas duit orang, merampas harta benda orang dengan cara kezaliman? وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. Sebab itu ayat ni pun dia munasabah. Ma uridu an amurakum bi syai'in wa a'mal khilafahu. Aku tak mau aku menyelisihi apa yang aku suruh. Itu maksud dia. Aku tak mau aku tak buat apa yang aku cakap. Itu maksud dia. Dan aku menyelisihi apa yang aku sendiri perintahkan kamu. Maknanya aku ni tak mau aku ni cakap serupa, aku tak mau jadi orang yang cakap tak serupa bikin. Tak serupa bikin kan. Aku takut aku ni tak buat apa yang aku buat. Tapi aku tak mau aku ni terjebak dalam orang yang perintahkan manusia lain buat kebaikan tapi aku tak buat. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Afala ta'qilun. Allah Ta'ala sebut tentang ahlul kitab kan, yang kita semua. Apakah kamu merintahkan kepada manusia kebaikan tapi kamu lupa diri kamu sendiri. So ini adalah apa? Seruan Nabi Syuaib alaihissalam. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tak mau, kata Imam Sam'ani rahimahullah, ma uridu an amurakum bi syai'in wa a'mala khilafah. Aku tak mau aku perintah kamu dengan sesuatu perintah, kemudian aku beramal menyelisihi apa yang aku perintah. Aku tak ikut. Aku suruh kamu jangan curang dan juga mengurangi takaran dan timbangan manusia, tapi aku buat juga. Aku tak mau. Aku kata aku seru kamu semua jangan ambil rasuah, tapi aku pun ambil rasuah juga. Aku tak mau. Aku tak mau terjebak dalam hal tersebut. In uridu illa al-islah mastata'tu. Yang aku inginkan hanyalah islah, hanyalah perbaikan, hanyalah perbaikan. Aku nak memperbaiki kerosakan yang berlaku yang kamu telah lakukan dalam sistem muamalah kamu sesama manusia. Mastata'tu, mengikut kemampuanku. So di sini dalil menunjukkan islah itu dikaitkan dengan istita'ah. Perbaikan yang kita nak lakukan dalam masyarakat ni dia bergantung dengan kemampuan kita. Mastata'tu, kemampuan. So kita tak boleh paksa benda yang di luar kemampuan kita. So ini penting. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufiq. Tidak ada yang memberikan taufiq. Dalilun ala anna ta'ata la yu'ti biha illa bitaufiqillah. Ini dalil menunjukkan ketaatan itu tidak boleh diperolehi melainkan dengan taufik, bimbingan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada taufik kepadaku melainkan daripada Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya aku selalu kembali. Hadha, kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, hadha talattufun ma'ahum fil ibarati wa da'watun lahum ila al-haqqi bi abyani isyarah. Yaqulu lahum ara'aytum ayyuhal mukadzibun. Maka ini adalah bentuk talattuf, ungkapan ibarah yang sangat lemah lembut, sangat santun. Subhanallah. Si Nabi dan Rasul ni dia bukan uslub mereka, bukan uslub yang ghilzah, bukan uslub yang keras, bukan uslub yang ibarah yang mereka gunakan adalah bukan dengan ibarah yang boleh menyakitkan orang bila mendengar, tidak. Tetapi ibarat yang mereka gunakan adalah ibarat yang lembut, yang sopan, yang santun. Tetapi yang sopan dan santun tu kadang-kadang boleh menyakitkan ahli batil. Kalau kita santun macam mana pun, kita lemah lembut macam mana pun, kalau dah dia tak maukan kebenaran, dia pasti akan terasa juga. Dia akan kok mana pun, bila dia dah tak suka, cakaplah lemah lembut macam mana sekalipun, dia pasti akan terasa. So kita bukanlah kita nak jaga hati orang sangat. Maksud kita berdakwah, kita sampaikan kebenaran. Bukan tujuan kita untuk jaga hati orang ni, bukan. Kerana apa? Kita nak mencari keredaan manusia ni adalah sesuatu yang mustahil. Sebagaimana kata para ulama, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keredaan manusia itu adalah ghayah, yakni matlamat yang mungkin tak akan dicapai. Kita takkan capai kita nak semua orang suka kita, tak kan? Tak boleh.
Tetapi balik pada manhaj para nabi dan rasul, kata Imam Ibn Kathir, talattufun ma'hum fil ibarah wa da'watun lahum ilal haqqi bi abyani isyarah. Maknanya uslub yang digunakan oleh Nabi Syuaib alaihissalam adalah uslub yang talattuf, yakni berlemah lembut. So kat sini anda teringat apa yang diungkapkan oleh guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, bila disebut tentang keadaan kita bila berdakwah di tempat-tempat yang ahli batil tu ramai, dan ahli sunnah ataupun orang-orang yang berada di kebenaran ni berada dalam situasi yang lemah ataupun sikit dan sebagainya, maka perlu kita perlu utamakan uslub yang berlemah lembut. Ni bukan kerah. Bukan kerah, lemah lembut. Maknanya kok mana pun kita talattuf. Kan? Sebab apa? Sebab kita berhadapan dengan masyarakat umat Islam yang ada kesalahan dan kekurangan, yang jahil dan sebagainya. Sebab tu uslub talattuf berlemah lembut tu, itu yang lebih sesuai. Kecuali kalau kita mempunyai syaukah, kekuasaan, itu lain cerita. Pemerintah misalnya, dia boleh guna kekerasan. Tapi kita ni sebagai orang biasa, sebagai pendakwah dan sebagainya, kita kena utamakan uslub lemah lembut. Dan ini uslub para nabi dan rasul. Kalau kita kerah, kalau kita terlampau kasar, kerah, maknanya kita jangan jangan kita nak kata orang tu tak terima dakwah kita sebab orang tu, sebab ini sunnah para nabi dan rasul dan sebagainya. Tak, tapi sebab kelemahan kita, sebab kita sendiri yang tak jaga uslub. Kita cakap orang, kita gunakan laras bahasa yang tidak sopan, ataupun laras bahasa yang bersifat menyerang peribadi orang, bersifat mengejek-ngejek. Itu macam mana orang nak terima? Logiknya, macam mana kita, orang yang tak ada ilmu, orang yang jahil, bila kita pergi jumpa dia, hatta orang yang jahil lah kan, jumpa dia, kita ejek dia nak terima ke? Tak terima lah. Ataupun kita gunakan laras bahasa yang kasar. Jadi macam mana dia nak terima kan? Sebab tu kita kena faham. Kita kena faham keadaan, dan kita kena dahulukan asal dalam dakwah tu. So ini antara yang kita dah sebut sebelum ni. Asal dalam dakwah adalah birrifqi wal-lin, dengan lemah lembut, dengan halus. Kena belajar. Innamal hilmu bitahallum. Sebab tu kena belajar. Macam mana kita nak capai kehalusan dalam tutur bicara kita. Sebab tu kena belajar bahasa. Kan? Kita yang baru balik daripada tanah Arab, kita tahu kita punya bahasa Melayu dah banyak karat dia. Jadi banyaklah kita belajar balik bahasa Melayu, kita gunakan laras bahasa yang mudah difahami, laras bahasa yang kita kata yang kita kata yang halus, maknanya tidak, maksud ialah kadang-kadang kita pun ada perkataan-perkataan mungkin kita yang kita terlepas pandang kan. Mungkin ialah kita, sebab itu benda ni sangat penting untuk pendakwah-pendakwah. Dia bukan syok sendiri. Dia duduk tulis saja apa yang dia nak. Tak boleh, bukan macam tu. So dia kena belajar lagi. Dia kena belajar. Sebab tu kita kata kalau dia tak belajar, itulah yang menyebabkan kerosakan yang banyak. Itu yang menyebabkan apa kita lihat hari ini, ramai orang menolak dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah salat, kadang-kadang disebabkan oleh akhlak pendakwah-pendakwah tu sendiri. Yang tu kita kena muhasabah lah kan. Baik, tapi kita kata benda tu tetap benda ni tetap penting. Tak boleh kita abaikan. Kita bukan nak bincangkan tentang orang yang nak tolak kebenaran. Orang yang nak tolak kebenaran tu memanglah bagilah kebenaran macam mana sekalipun. Kalau dia nak tetap tolak, Allah Ta'ala tak bagi kat dia hidayah, tetaplah dia nak tolak kan. Tetaplah dia tentang kita. Jadi itu bukan urusan kita. Tapi kita sampaikan. Tapi bila kita nak sampaikan tu, kita pun kena belajar cara-cara nak sampaikan. Maksudnya kita kena tahulah, maksudnya kita kena ada ilmu. Sebab tu dakwah tu dunia di atas dasar ilmu. Baik. Jadi kata Imam Ibn Kathir, yaqulu lahum ara'aytum ayyuhal mukadzibun. Adakah kamu melihat wahai orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, in kuntu ala bayyinatin min rabbi, ay ala amrin bayyin min Allah Ta'ala annahu arsalani ilaikum. Kat sini Imam Ibn Kathir dia tafsirkan wa razaqani minhu rizqan hasana, maknanya rezeki tu maknanya nubuwah dan risalah, kenabian dan kerasulan. So kalau kita tengok sebahagian ulama, memang ni dalam ulama tafsir, mereka ada yang tafsir rizqan hasanan tu dengan rezeki yang halal. Maknanya Nabi Syuaib tu kaya. Dia kaya dengan sumber yang halal.
Dia kaya dengan cara yang amanah dan jujur. Jadi itu satu tafsiran. Satu tafsiran lagi, Ibnu Katsir dia ambil tafsiran, dia condong pada tafsiran yang sebut rezeki yang baik itu adalah kenabian dan risalah, kerasulan. Yakni wa amiya alaikum ma'rifatuha fa ayyu hilatin li lakum. Yakni yang dibutakan ke atas kamu tentang pengetahuannya. So kamu tak tahu, maknanya kebanyakan manusia tak tahu tentang petunjuk rezeki, hidayah itu adalah rezeki yang paling tinggi kedudukannya. Sebab itu ilmu tu rezeki. Kan? So daripada sini kita kena nampak ilmu tu rezeki. Jadi Imam Malik dia bila sebut tentang ilmu ni, dia kata rezeki yang dibahagi-bahagikan oleh Allah. Maknanya orang macam kita hari ni, kita duk menuntut ilmu ni, kita duk cari rezeki. Rezeki yang baik, ada rezeki ilmu. Kan? Rezeki ilmu. Dan ilmu ni kita kata kerana dia adalah pembahagian Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah Taala rezeki ni dia dibahagi-bahagikan. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis baginda, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi kata apa? Wallahu yu'ti wa ana qasimun. Kan? Ana qasimun wallahu mu'ti. Wa ana qasimun wallahu mu'ti. Dan aku yang membedakan, membahagi-bahagikan. Aku membahagi-bahagikan ilmu tu makna kepada kamu, dan Allah yang bagi. Allah yang bagi. Allahu yu'ti atau Allah mu'ti. Allah yang bagi. Kan? So Nabi hanya sampaikan, sebarkan, kan? Dan Allah yang bagi. Hakikatnya Allah yang bagi, maknanya ilmu tu membekas dalam hati kita dan sebagainya. Kita dapat taufik untuk mengamalkan ilmu, untuk mengetahui ilmu tu Allah yang bagi. Baik. Dan ini seperti mana juga yang telah berlalu pada kisah Nabi Nuh AS, sama macam Nabi Nuh kata dekat mereka, sama juga sebelum ni. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Maknanya lastu amurukum bil amri illa wa ana awwalu fa'ilin bih. Dan aku bukanlah orang yang perintah kat kamu satu perintah, melainkan aku sendiri yang pertama akan amalkan. Maknanya aku bukan cakap apa yang aku tak buat. Aku cakap apa yang aku buat. Wa idza nahaitukum 'ani syai' fa ana awwalu man yatrukuh. Kalau aku larang kamu buat sesuatu perkara, maka akulah orang pertama yang meninggalkan perkara tersebut. Wa hadhihi hiya sifatul mahmudatul 'azimah. Dan ini adalah sifat mahmudah yang sangat agung. Wa dhidduha hiya al-mardudatul dhamimah. Lawannya, kalau kita tak, sifat lawan bagi sifat ini adalah sifat yang tertolak dan juga sifat yang dhamimah, yang tercela. Kama talabbasa biha ulama Bani Israel fi akhir zamanihim. Sebagaimana yang telah berlaku ataupun telah kita kata sebati dengan perangai tersebut di kalangan ulama Bani Israel pada akhir zaman mereka, wa khutaba'uhumul jahilun, dan khutaba' mereka, penceramah mereka yang jahil, sebagaimana firman Allah Ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah kamu memerintahkan kepada manusia dengan kebaikan dan kamu melupakan diri kamu sendiri sedangkan kamu membaca kitab? Apakah kamu tidak menggunakan akal kamu? Subhanallah. Maknanya apa? Di sini kita akan tengok Imam Ibn Katsir akan bawa hadis, dia akan kaitkan terus dengan zaman dia. Zaman kita ni lah. Belajar ni kita kena reflect pada kita, kan. Jadi ini adalah sifat yang paling mahmud, paling terpuji. Sifat yang tertinggi, akhlak yang paling mulia. Apa dia? Kita buat, kita perintah orang, kita orang pertama buat. Sah tu kan? Yang ni tak ada pada, kata Imam Ibn Katsir, ulama Bani Israel. Pada akhir zaman mereka yang menyebabkan keruntuhan dan kejatuhan empire dan kerajaan Bani Israel disebabkan oleh kebobrokan ulama mereka. Maknanya ulama akhir zaman, setiap zaman lah, mereka memerintahkan apa yang mereka tak buat. Na'udzubillah min dzalik. Dan khutaba'uhumul jahilun, pengkhutbah ni kita kata penceramah. Sebab penceramah ni dia pandai cakap. Orang suka, tetapi dia orang yang paling jahil. Jadi ini sifat, maknanya berbeza dengan para Nabi dan Rasul. Dan orang-orang yang beriman, yang ikut Nabi dan Rasul, mereka kalau mereka suruh tu mereka buat dulu.
Kalau mereka larang, benda tu mereka tinggalkan dulu. Ini kaedah penting. Kaedah penting. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala cela Ahlul Kitab. Mereka Alhamdulillah. Mereka merintahkan kebaikan tapi mereka lupa diri sendiri. Mereka lupa diri mereka sendiri sedangkan mereka membaca kitab. Dan mereka, Allah Ta'ala tempelak mereka, afala ta'qilun. Apakah mereka tak berfikir, tak menggunakan akal yang Allah Ta'ala bagi. Wa dzakara 'indaha fi sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yu'ta birrajuli fayulqa fi an-nar fatandaliqu aqtabu batnihi ay takhruju am'a'uhu min batnihi fayaduru biha kama yaduru al-himaru bi rahah fayajtami'u ahlu an-nar fayaqulun ya fulan yahdikumullah wa yuslih balakum. يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. Subhanallah. Baik. Hadis ni hadis dalam sahih dalam sahih Al-Bukhari dan juga sahih Muslim. Ini maknanya hadis ni apa? Muttafaqun alaih lah, disepakati oleh kedua imam. Maknanya muttafaqun alaih. Maknanya Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. So hadis ni cerita tentang kita katakan cerita tentang lelaki yang memerintahkan kepada kebaikan tetapi dia tak buat, kan. So kita tengok hadis ni dia disebutkan dalam hadis ini ada seorang lelaki yang dibawa lalu dilemparkan ke dalam neraka sehingga usus ataupun isi perutnya itu terburai keluar. Na'udzubillah. Kemudian dia berputar-putar mengelilingi neraka sebagaimana keadaan himar, yakni keldai berputar-putar ataupun himar berputar-putar mengitari tempat penggilingnya. Himar ke khimar kat sini? Kama yadurul himaru birahahu. Sebagaimana himar, keldai yang berputar mengelilingi penggiling macam penggilingan atau nak buat apa? Kita kata nak giling nak hancurkan gandum tu kan. Orang dulu penggiling tu. So macam tu. So diputar-putarkan. Itu maksud kama yadurul himaru birahahu fayajtami'u ahlun nar, maka ahli neraka pun akan berhimpun. Mereka berkata, ahli neraka, Allah nampakkan kepada ahli neraka. Jadi ahli neraka pun tengok orang tu. Ya fulan malaka, wahai fulan, kenapa dengan kau ni? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah kau dulu di dunia duk suruh orang buat baik dan menegah orang daripada kemungkaran? Fayaqul bala. Jadi lelaki tersebut pun kata, ya. Bahkan kuntu amiru bil ma'ruf wala ati. Aku perintah orang buat ma'ruf, buat benda baik tapi aku tak buat. Na'udzubillah. Wa anha 'anil munkar wa ati. Aku menegah manusia daripada kemungkaran tapi aku buat benda tu, buat kemungkaran. Na'udzubillahi minal khudlan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi kita minta lindung. Kita takut kita takut. Baik. Wahadihi sifatu mukhalifil anbiya'i minal fujari wal ashqiya. Dan ini adalah sifat orang yang menentang atau orang yang menyelisihi para nabi di kalangan fujar, di kalangan orang-orang jahat dan di kalangan orang-orang yang ashqiya, orang-orang yang celaka, orang-orang yang akhlaknya buruk. Wa amma as-sadatu minan nujaba wal alibba minal ulama. Adapun di kalangan pemimpin-pemimpin, di kalangan orang-orang yang mulia, orang-orang yang ulul albab, di kalangan alim ulama, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, mereka itu yang takut kepada Tuhan mereka dengan perkara ghaib. Fahaluhum kama qala Nabiullah Syuaib. Keadaan mereka itu berbezalah dengan apa yang diungkapkan oleh Nabi SAW tadi. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah. Jadi keadaan mereka macam yang Nabi Syuaib kata, yang Nabi Syuaib pegang dan Nabi Syuaib amalkan, iaitulah dia tak mau buat apa yang dia tak buat, ataupun dia tak mau perintah orang apa yang dia tak pernah buat, dan dia tak mau juga menyelisihi apa yang dilarang kepada manusia.
Maknanya ma uridu fi jami'i amri illa al-islah fil fi'al wal maqal bi juhdi wa taqati. Maka aku tidak berkehendak pada segala urusanku itu melainkan perbaikan, islah dalam perkataan, dalam perbuatan dengan kemampuanku dan kesanggupanku. Wa ma taufiqi ay fi jami'i ahwali, dan tidak ada taufik, bimbingan dan petunjuk dalam setiap urusanku illa billah, kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, ay alaihi atawakkalu fi sairil umur. Aku kepadanya sahajalah, kepada Allah sahajalah aku bertawakal dalam setiap urusanku. Wa ilaihi marji'i, dan kepadanya lah tempat rujukanku. Wa masiri, tempat pengakhiranku. Fi kulli amri, dalam setiap urusanku. Wa hadha maqam targhib, dan ini adalah maqam kedudukan targhib, yakni satu bentuk motivasi yang diberikan kepada kaumnya oleh Nabi Syuaib AS. So maknanya kita kata apa? Kita, yang ni yang kita nak contohi lah. Kita nak contohi. Maknanya berapa ramai orang hari ni, yang ni yang kita takut, yang kita pernah sebut dalam banyak kuliah-kuliah kita, pengajian-pengajian kita. Maknanya ada orang yang dia sibuk dengan berceramah, mengajar dan sebagainya, tetapi dia lupa dengan diri dia sendiri, dia lupa dengan ahli keluarga dia sendiri. Yang ni kita takut. Sebab dia tak ikut ni. Dia tak ikut kaedah yang Nabi Syuaib sebut ni. Dia tak buat benda yang dia suruh, dan dia datangi pula benda yang dilarang. Dan Nabi SAW beritahu orang ni akan dimasukkan ke dalam neraka, dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan usus perutnya itu terburai, dan akan diputarkan, dikelilingi sebagaimana himar mengelilingi tempat penggilingan gandum dan sebagainya. Maknanya dikeliling. Himar tu dia nak kena tarik, dia dipasang tali, dia kena tarik, nak pusingkan penggiling gandum tu. Jadi macam tu lah Nabi bagi umpama macam tu kan. Yang tu yang zahir yang kita faham. Baik. Jadi maknanya kerana ramai orang dia suka nak berceramah, sedap, ceramah ni sedap, cakap sedap kan. Cakap ni, ceramah ni sedap. Sebab tu orang suka ceramah. Ceramah kosong, ceramah lawak, ceramah dan orang yang dengar pun suka lah, pasal benda tu ringan, benda tu simple, ataupun benda tu menghiburkan kan. Macam dengar cicak lah kan, macam dengar orang kata, orang sembang-sembang kosong kan. Jadi dengar pula gosip dan sebagainya, jadi seronok lah, orang suka benda-benda yang macam tu. Tapi kalau bawa majlis ilmu yang sebenar, maknanya ajar kitab, ajar Al-Quran, ajar tafsir, ada hadis, ada syarah hadis, ajar akidah, ajar tauhid, orang tak suka. Mana orang suka kan? Pasal serius, pasal benda agama tu serius. Tapi jadi masalahnya bila kita jadikan agama ni bahan entertainment, bahan hiburan. Ini bahaya. Sebab apa? Sebab orang yang masuk dalam bidang agama tu orang-orang yang macam tadi, bekas pelawak, bekas pelakon, bekas penyanyi. Bukan tak boleh dia nak berubah, tapi dia kena menuntut ilmu lah. Dia kena pergi belajar sampai betul-betul dia layak untuk mengajar. Bukan dia bertaubat sekejap, kemudian pergi minta apply tauliah, kemudian pihak Jabatan Agama pun sama juga, macam kepala sekepala dengan dia, bagi tauliah. Itu yang berlaku. Ni orang yang mengaji berpuluh-puluh tahun, mengaji di tanah Arab, di mana, bila nak apply tauliah tak dapat. Pelakon, pelawak, artis baru bertaubat, apply tauliah mengajar terus dapat. Ini kita kata malakum kaifa tahkumun. Orang yang kerja dekat pejabat agama, dia akan dipertanggungjawabkan. Ini korupsi. Dan kemudian nak harap akan lahir masyarakat yang bijak kalau kita macam tu perangai orang yang bekerja di pejabat agama yang urus bahagian tauliah. Itu kita nak harapkan. Sebab itu kita tengok hari ni orang ajar benda-benda khurafat ni memang ramai. Yang tak diambil tindakan dan sebagainya, itu belum lagi. Nampak? Kan? Orang yang mengajak sunnah, mengajak tauhid, mengajak Quran dan sunnah, ini disekat. Dituduh sesat, dituduh ini, dituduh itu. Disempitkan. Tak bagi tauliah dan sebagainya. Tapi orang yang baru bertaubat daripada berlakon, jadi artis, terus boleh ceramah. Dapat tauliah. Jadi kemudian kita nak lahirkan orang masyarakat yang alim, masyarakat yang ada ilmu, tak, masyarakat lagi jahil lah. Apa yang kita buat, kita akan dapat macam itulah kan.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah perli dan sarkazm termasuk dalam kategori mengejek? Baik, perli ni dia ada secara umumnya dia termasuk ejekan. Termasuk ejekan. Kita dah jadi benda tu dah jadi sebab dia dah jadi budaya kan. Sarkazm ni macam mana? Sarkasme kan, dalam bahasa sindiran kan, ejekan. Dia macam ni. Ada contoh, kita ambil macam contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita pernah siapa perasan kita pernah bincangkan tentang macam mana dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. So Nabi Ibrahim pernah ucapkan kata-kata yang agak keras, agak pedas. Maknanya bukanlah selamanya tak boleh. Memang ada waktu-waktu yang tertentu memang perlu. Maknanya dia bergantung pada hikmah. Di mana hikmah, mana kebijaksanaan seseorang itu. Dan kita boleh tengok contoh Nabi Ibrahim. Macam Nabi Ibrahim kata, uffin lakum walima ta'buduna min dunillah. Celaka kamu dengan apa yang kamu sembah selain Allah. Itu kata-kata yang pedas. Itu bukan ejekan lah, kata-kata yang memang keras. Kan? Kata-kata ejekan ni perbuatan. Contoh perbuatan Nabi Ibrahim yang dia pecahkan berhala yang besar, kemudian yang kecil, kemudian dia tinggal besar. Kemudian dia kata, tanyalah kepada berhala yang besar tu kalau dia boleh cakap. Itu bentuk perli kan, sarkazm. Baik, itu kadang-kadang dibenarkan. Ada keadaan yang dibenarkan. Contoh dalam kita nak menegakkan hujah ke atas golongan yang syirik. Ada waktu dia memang boleh. Bukanlah kata perli ni tak boleh langsung, total tak boleh. Cuma yang tak boleh bila kita ejek tu, ejekan yang maknanya yang bersifat bukan berkait dengan isu berkenaan dengan syirik atau tauhid, tetapi ejek itu lebih kepada menunjukkan kepada seseorang individu yang melakukan kesalahan tersebut. Itu yang tak boleh. Itu tadi. Tapi ramai orang hari ini dia ejek terus pada orang tu. Terus pada individu tu. Yang ni tak boleh. Yang ni tak boleh. Apatah lagi kalau dia masih orang, dia sama ada dia orang Islam atau orang bukan Islam sekalipun, tak boleh lah. Kan? Tak boleh lah. Tak boleh. Sebab tu perli dan sarkasme ni, sarkazm, dia sarkasm ni dia ditakrifkan dengan ejekan, kata-kata pedas atau memerli kan. So kita tak boleh nak faham dengan lisan masyarakat awam. Kita tak boleh nak faham dengan kebiasaan netizen hari ni. Kebiasaan netizen ni tak boleh jadi ukuran. Boleh atau tak. Sebab orang hari ni dijadikan jabatan netizen sebagai hakim. Tak boleh. Dia sebab dia dah terbiasa dengan netizen punya style. Attack orang ni, attack orang tu, kemudian buat hashtag, kemudian guna perkataan-perkataan yang memerli dan sebagainya. Itu dah jadi biasa, dah jadi normal kan. So kita tak boleh jadikan jabatan netizen tu sebagai hakim, sebagai pemutus, tapi kita akan balik pada Quran dan Sunnah. Jadi termasuklah kalau perli dan sebagainya, termasuk dalam kategori mengejek, istihza. Dia termasuk. Istihza ni, apa ta'rif istihza? Kalau kita tengok, kita kena faham apa ta'rif istihza. Ta'rif dia istihza ni, kalau kita tengok, dia merujuk kepada apa? Dia ada sukhriyah wal istihza kan. Sukhriyah wal istihza. Kalau kita tengok dari sudut istilah, kita kata disebut sebagai istihza dengan sukhriyah. Istihza ni daripada istahza'a yastahzi'u. Haza'a minhu hazi'a bihi. Yahza'u huz'an wa huzu'an. Dari segi bahasa maknanya, dari segi istilah kita tengok soal istilah, itulah apa? Irtiyadul hazm min ghairi an yasbiqa minhu fi'lin yastahza'u bihi min ajlihi. Maknanya kita memperlekehkan atau memerli, memelekehkan tanpa disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wa huwa hamlul aqwal wal af'al ala hazli wal la'bi la ala al jaddi wal haqiqah. Maknanya kita memaksudkan ataupun meletakkan perkataan atau perbuatan dengan bermain-main, dengan tujuan bermain-main dan bukan tujuan yang serius ataupun tujuan untuk menunjukkan hakikat,
Uh, sebab itu secara syariatnya, secara istilah syar'i, istihza' ni dia tak ada yang baik. Sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, falladhi yaskharun bin nas walladhi yazummu sifatuhum wa af'aluhum dhamman yakhrujuha an darajatil i'tibar kama sakhiru bil mutawwi'in minal mu'minin fi sadaqat. Maknanya tak ada istilah istihza' ni dibenarkan, mengejek ni dibenarkan. Tak kira lah kita bagi nama istilah perli ke, sarkasme ke apa ke, tapi dalam syarak tak ada istilah kita kata apa, kita kata benda tu dibolehkan ataupun diharuskan. Tetap tak boleh lah, maknanya tetap tak boleh, secara umumnya tak boleh. Cuma kita kena check balik lah, adakah maksud apa yang dimaksudkan dengan perli itu dari sudut syarak, ejekan yang macam mana yang dibenarkan. Tapi kita tak gunakan, tetap tak guna makna ejek tu. Dia ada istilah lain, sama ada istilah tauriah, tauriah yang digunakan oleh Nabi Ibrahim macam tadi, yang dia bukan dia maksudnya dia macam memerli lah kan, tapi dia bukan istihza, tapi dia ada sebagai satu bentuk menegakkan hujah. Dan Nabi SAW juga bila dalam peperangan, contohnya macam dalam perang Uhud kan, Nabi suruh bila Abu Sufyan datang, dia kata ulul hubal, so Nabi suruh jawab kepada apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin dengan jawapan yang meninggikan Allah Subhanahu taala, dan juga merendahkan dan menjatuhkan kedudukan sembahan-sembahan musyrikin. So itu kita tak boleh kata istihza kan, tapi dia bentuk kita kata melawan hujah. Kita kena check balik lah. Sebab itu mengejek dan perli sarkasme ni, maknanya kalau kita tujukan kepada seseorang individu tu memang tak boleh lah. Tak boleh. Tapi kalau kita macam yang kita bagi contoh Nabi Ibrahim tadi, dia tak termasuk dalam kategori tersebut. Tapi perli dan sarkasme kita kena define, kena definisikan apa maksud sarkasme tu dan perli tu dari sudut syarak. Dari sudut syarak baru kita akan faham. Tapi ala kulli hal, ejek ni memang tak boleh lah. Istihza' ni dalam Quran memang bukan sifat orang beriman. Dia bukan sifat mahmudah. Sebab dia memang sifat musuh-musuh Allah. Suka ejek-ejek orang. Orang beriman, kita kalau orang tak terima dakwah kita, orang tak mau terima kita punya pendapat, kita berhentilah. Tak payah kita nak perli dia, nak sarkasme dia, nak memerli dia, tak payah. Tak perlu nak troll lah. Troll satu lagi kan, istilah-istilah baru yang kita kena timbang mengikut neraca syarak. Bukan kita ikut jabatan netizen kan. Netizen kata ni halal lah. Tak payah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. So perkataan Nabi Syuaib AS, dia kata wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu, itu targhib. Itu motivasi. So dalam dakwah ada tarhib dan targhib. So kita tak boleh tarhib saja, ancam orang, dan kita tinggalkan motivasi. Kita kena seiringkan motivasi dan juga ancaman. So dalam dakwah mesti kena seiringkan motivasi dan ancaman. So ancaman, kadang-kadang kita motivasikan orang, dan kadang-kadang ada waktunya kalau kita tengok maksiat ataupun kemungkaran tu dah bermaharajalela dan teruk, maka waktu tu kena lebihkan tarhib, dan ketika tarhib tu juga ada targhib, ada bentuk motivasi. Thumma intaqala ila naw'in min at-tarhib. Kemudian datang yang ayat lepas tu 89 tu, itu baru tarhib, ancaman. Targhib dengan tarhib kan, tu tarhib datang kemudian. Yang ni insya-Allah kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Kalau ada soalan lagi, naktafi bihadzal qadar. Kita berhenti setakat ini dulu. Kalau ada soalan lain, barakallahu fikum. Baik, jadi naktafi bihadzal qadar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.